Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Babo Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dalam kitab dia Kesilapan Wahabiyah tentang Masailah Khilafiyah, sehinggalah perkataan dia berkata Ibnul Hajj. Situ. Berkata Ibnul Hajj dalam kitab dia Al-Madkhal dan dalam kitab Durarus Saniyah. Katanya kepada dia, wajiblah bahawa kami menambahkan pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal itu daripada berbagai-bagai ibadat dan kebajikan. Jadi orang dulu apabila hari Isnin 12 hari Maulud tu, maka bukan kata puasa, buat macam-macam ibadat. Buat sedekah, buat goni buat tambah kebajikan. Kerana syukur ke Tuhannya di atas nikmat yang besar, iaitu kelahiran Nabi. Jadi puak kita sambut Maulud ni satu saja matlamat. Gilah tanya mana-mana ko, Malaysia ko, Afrika ko, Cina ko, Jepun ko, Amerika ko, Arab ko, apa dia mau sambut Maulud ni? So saja jawab kerana gembira dengan Nabi Muhammad dan tanda bersyukur terima kasih ke Tuhan. Maka hamba buat sambutan lah. Tanda syukur ke? Kalau syukur biasanya orang buat sambutan, buat goni, buat tanda bersyukur berlaku. Buat ibadat, ibadat. Jamu orang makan, baca qasidah, puji Nabi Muhammad ko, berselawat ko, apa dia. Dan setengah daripada membesarkan dia ialah gembira dengan malam kelahiran dan membaca maulud, baca maulid. Gembira patut baca maulid, baca cerita Nabi. Baca cerita Nabi. Ada orang buat sebelum subuh, ada orang buat tengah malam, ada orang buat tengah hari. Kadang-kadang boleh maulud kalau duk pondok tak payah nak nasi apa dah. Pagi rumah kawan ni, tengah hari rumah kawan ni, malam petang pula ada kan. Kadang-kadang 5 neh tepat sehari. Baca maulud tu pakai baca boleh-boleh cacah, boleh-boleh unggah dah. Nak pergi rumah nu lagi. Boleh-boleh makan nasi tu air duk mulut gitu, naik motor berok pergi rumah nu pula. Mewahnya. Sambutan maulud. Jadi maulud ni orang buat di seluruh negara. Bila? Seminggu lepas. Ya dulu lagi. Barang ratus tahun, ulama pun tengok tak ada masalah. Tak ada ulama melarang dia. Kata Ibnu Abidin, ketahui olehmu bahawasanya setengah daripada perkara bid'ah yang mahmudah. Bid'ah, ya. Siapa dia kata maulud bid'ah, kita tak marah. Tapi bid'ah ke apa dia? Bid'ah hak berdosa ke, bid'ah hak mahmudah. Dalam pendapat kita, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri sebut, bid'ah ni ada dua. Bid'ah hak boleh pahala ke, bid'ah hak boleh dosa. Bid'ah hak boleh pahala ni, buat maulud, mahmudah dia panggil. Bid'ah hak boleh dosa tu macam-macam lah. Menipu, fitnah orang, jodoh belaka tu, sebai orang, medsoh lah berapa dia jodoh belaka tu bid'ah dalalah. Ya kata di antara bid'ah yang mahmudah yang boleh pahala. Mahmudah ni kena faham, dipuji ni maknanya boleh pahala. Membuat perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan akan dia akan Nabi. Katanya lagi, maka berkumpul untuk mendengar kisah Nabi itu dengan maulud orang duk baca. Baca rawi, baca barzanji. Al-jannatu wa na'imuha. Baca lah. Berok baca. Syurga-syurga. Al-jannatu wa na'imuha, dan segala nikmat-nikmat syurga disediakan oleh Allah bagi sesiapa yang berselawat kepada kekasih dia sallallahu alaihi Muhammad. Ramai sambut-sambut. Atirillahumma qabrahul karim. Tak faham pun dengar. Angguk tu orang zaman dulu
Mudah-mudahan Tuhan wangi ke kubur Nabi dengan wangi kasturi yang semerbak. Kita pun toyik. Oh, zaman dulu toyik selalu. Toyik tak tahu kok mana nah. Orang zaman dulu hok baca sedap gak. Orang duk dapur tu kat kakak bunyi. Duk tumbuk sama lada. Naik seh Rabbana. Boleh buat menatu. Kadang-kadang hok baca rawi tu nikah pak sebab suara. Orang zaman dulu liu kok suara ya. Hok suara sedap nikah 3, nikah 4. Hok suara supuh hati tu, seorang pun tak berani nak mari Jadi mendengar kisah Nabi itu setengah daripada sebesar-besar kurba. Ni ulama kata ni bukan orang kedai kopi ni Bukan orang kedai kopi kecil ni Ibnu Abidin ni bukan orang kedai kopi orang kata orang kampung mana. Ulama ni kecil. Orang hok mengaji Quran, mengaji hadis, orang faham agama. Dia kata dengar makhluk tu sebesar-besar kurba. Kurba ni apa dia? Ibadat. Jalan nak menghampirkan diri ke Tuhan. Kurba dia panggil. Maka antara jalan hak besarnya dengar makhluk Nabi, dengar orang duk puji Nabi Muhammad, dengar kisah Nabi Muhammad. Kerana barang yang melengkapi di atasnya daripada mukjizat dan banyak selawat. Ketika makhluk kita dengar mukjizat Nabi begini. Kita dengar, kita sambil selawat. Hak inilah sebesar-besarnya ibadat. Berkata Ibnu Taimiyah pula. Ibnu Taimiyah sendiri ni kata. Dia kata fata'zimul maulidi wattikhazuhu mausiman. Qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka membesarkan maulid dan dijadikan dia musim. Musim maulud. Dahlah kita besar buat majlis besar-besar, buat musim pula. Musim ni musim maulud. Membuat akan dia oleh setengah manusia. Setengah manusia buat, setengah ada tak saya buat juga. Kita tak marah, mula-mula tak wajib, tak dosa pun. Supaya makan nasi, kita tak boleh paksa. Makan nasi dia nak makan kuih tiap ikut dia lah. Maka benda lagu tu ikut dia nak buat tak saya buat. Kita pun tak pernah kata wajib buat maulud ni. Benda ibadat sunat. Jangan kita kata dia mau buat maulud, dia mau becik Nabi. Tak. Tak semestinya. Hak kita marahnya orang marah, orang buat maulud. Hak tu. Masalah orang tak buat terpulang pada dia. Setengah manusia buat dia kata. Dan adalah baginya pada maulud itu pahala yang besar. Katanya Ibnu Taimiyah sendiri, boleh pahala besar. Kerana elok kosaknya tujuan dia tu bagus. Tujuan orang buat maulud bukan nak bergalak, bukan nak buat maksiat, nak gembira dengan Nabi. Maka niat dia comel, tentulah boleh pahala. Katanya Ibnu Taimiyah sendiri. Wahabi ni dia minat lah Ibnu Taimiyah ni. Maka kita ambil pendapat Ibnu Taimiyah sendiri kata. Dan membesarkan bagi Nabi boleh pahala banyak. Kata Abu Syamah guru Imamun Nawawi wallahu a'lam. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar.
saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.